Okey, baik. Saya akan teruskan taklimat pada hari ini ya. Sebenarnya penting ya untuk ibu bapa mendengar taklimat pada hari ini supaya pada hari pertama sesi persekolahan akan berjalan dengan lancar ya. Sebab apa? Kita sekarang masih lagi dalam situasi pandemik COVID-19 ya. Jadi banyak SOP yang harus dipatuhi oleh para ibu bapa. Kita tidak lagi seperti dahulu ya, hari pertama ibu bapa boleh masuk ke dalam kawasan sekolah tapi mulai tahun 2020 ya, kita dah ada SOP yang baru dan tidak membenarkan dengan sewenang-wenangnya ibu bapa masuk ke dalam kawasan sekolah ya, kita kena patuhilah SOP tersebut ya. Baik, beberapa perkara yang harus ibu bapa patuhi ya, saya akan berikan taklimat pada hari ini. Baik, agenda yang akan saya sampaikan pada hari ini merangkumi tentang visi, misi dan moto sekolah. Seterusnya, pelan kedudukan sekolah, waktu persekolahan, peraturan sekolah, bantuan-bantuan yang ada diberikan oleh KPM kepada murid-murid. Seterusnya, program transisi, dan yang akhir sekali pengoperasian sekolah bagi 2022-2023. Baik, ini adalah merupakan barisan pentadbir SK Rapat Setia. Saya bagi pihak pentadbir mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan menyertai taklimat ini dan juga merakamkan penghargaan kerana memilih SK Rapat Setia sebagai tempat untuk anak tuan-tuan dan perempuan mendapat ilmu. Dan ini adalah warga SKRS ya, semua guru-guru dan juga kaki tangan SKRS. Nanti saya akan share slide ni dalam grup ya. Baik, visi sekolah, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi pula melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto sekolah berazam, berusaha dan berjaya. Slogan sekolah adalah no gains without pain. Tiada kemenangan tanpa pengorbanan. Okey. Matlamat sekolah SK Rapat Setia ialah melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara dan memberi peluang pendidikan kepada semua warga Malaysia. Baik, ini adalah merupakan rencana sekolah ya. Kita selalu pakai rencana di baju tapi kita kadang-kadang tidak tahu apa maksud rencana tersebut. Jadi saya akan terangkan ya. Maksud berwarna ungu di atas ni ialah kemasyarakatan dan kekeluargaan. Seterusnya warna oranye yang di bawah buku tu penghayatan tentang pencintaan alam semula jadi. Manakala warna kuning melambangkan kecemerlangan. Dan seterusnya warna biru adalah disiplin yang kukuh ya. Jadi sekolah Rapat Setia ni dia mengutamakan 4 aspek yang tersebut. Baik, seterusnya ini adalah lagu sekolah. Nanti ibu bapa boleh berikan lirik ini ya kepada anak-anak dan cikgu di dalam kelas akan mengajarlah lagu ni. Okey, ini ialah pelan sekolah ya, pelan kedudukan sekolah. Tetapi kita ada tertaluk kepada perubahan kedudukan kelas. Murid tahun 1 ditempatkan di tingkat 1, bangunan yang tengah ya. Nanti tuan-puan boleh tengoklah pelan ni ya. Okay, ini adalah pelan kebakaran. Dan seterusnya waktu sesi persekolahan bagi tahun 1 untuk hari Isnin hingga hari Khamis masuk 7.40 pagi, rehat 9.40 hingga 10 pagi. Dan balik pada pukul 12.30 tengah hari. Untuk hari Jumaat pula masuk pada 7.40 pagi, rehat masih waktu yang sama, tapi balik waktu balik adalah pukul 12 tengah hari. Nanti jangan tanya lagi cikgu balik pukul berapa kan. Saya dah bagi tahu ni dah tahulah waktu balik untuk tahun 1 ialah 12 tengah hari. Kecuali hari Jumaat balik pada pukul 12 tengah hari.
Okey, seterusnya untuk pengurusan disiplin. Baik, ini ada pengurusan disiplin ini adalah tertakluk jika bagi semua murid, waktu-waktu yang bukan sama ada waktu pandemik ataupun bukan pandemik, ada juga di antara peraturan sekolah yang dipakai sewaktu bukan pandemik, nanti saya akan terangkan, dan ada waktu yang bukan pandemik, nanti saya akan terangkan. Okay, tapi untuk pakaian seragam dia sama, Untuk pakaian seragam sekolah mestilah lengkap dengan rencana sekolah. Kemudian rencana sekolah mestilah dilekatkan di tengah-tengah poket baju bagi murid lelaki dan dilekatkan di dada kiri bagi murid perempuan yang tidak bertudung. Kalau yang bertudung, lekatkan di tudung. Ini ialah cara untuk melekatkan rencana sekolah. Kita ada rencana di atas, tadi saya silap beritahu di poket kan. Rencana di atas poket baju ni. Kemudian di bawah rencana tu ialah nama murid. Okey. Kemudian pakaian seragam bagi murid perempuan memakai tudung mesti memakai lencana kain dan lekatkan di tudung di bahagian sebelah kiri. Untuk murid tahap 2 wajib memakai singlet. Murid tahap 1 pun boleh juga pakai singlet. Mungkin ada murid tahap 1 yang dah berbadan besar tu, dia kalau baju putih kan jarang kan. Jadi digalakkan untuk memakai singlet. Tapi untuk tahap 1 ni biasanya mereka masih kecil Jadi kemudian semua murid wajib memakai pakaian PJ semasa melakukan aktiviti tersebut. Okey, sekarang waktu PJ dah boleh berjalan. Jadi bolehlah memakai pakaian PJ. Okey, untuk baju kemeja bagi murid lelaki mestilah berwarna putih berlengan pendek. Kemudian butang baju dijahit dengan benang putih. Tengok pastikan waktu membeli baju butang warna putih. Lepas tu pastikan juga kadang-kadang kita beli baju ni butang dia tidak dijahit dengan kemas Jadi ibu bapa kena pastikanlah butang tu kemas dan tidak mudah untuk tercabut. Saya selalunya saya akan jahit semula. Tapi bila jahit tu mesti gunakan benang warna putih lah sebab baju kita putih kan. Kemudian bilangan butang mestilah mencukupi. Jangan atas kurang 2 ataupun bawah kurang mesti cukup semua. Kemudian bahagian bawah baju kemeja mestilah sentiasa dimasukkan ke dalam seluar. Okey, untuk seluar bagi murid lelaki, seluar panjang yang berwarna biru tua. Maaf ada lagi yang nak masuk ni. Okey, seluar panjang yang berwarna biru tua. Kemudian tidak menutup tumit kasut dan paling singkat setakat menutup buku lali sahaja. Kaki seluar tidak boleh dikecilkan, jangan nak fitkan yang bahagian bawah seluar tu. Kemudian seluar panjang yang ketat berbentuk jeans, bell bottom, berfashion, lebar dan berpelet-pelet tidak dibenarkan. Kita nak anak kita belajar menuntut ilmu bukan kita nak mendidik anak kita supaya berfashion-fashion di sekolah Jadi kita ikutilah peraturan ini. Seterusnya tali pinggang tidak melebihi daripada 3.0 cm termasuk bahagian kepala tali pinggang. Dan tali pinggang mestilah yang berwarna biru tua atau hitam. Bukan warna lain tidak dibenarkan berwarna lain. Jadi kita tidak galakkan untuk berfashion-fashion Samalah dulu kita pun pernah bersekolah kan. Jadi kita ikutlah peraturan tersebut. Kemudian untuk kasut canvas sama ada warna putih ataupun hitam. Ikutlah kesesuaian ibu bapa nak belikan kasut sama ada warna putih ataupun hitam. Kalau rasa-rasa macam kita ni susah kan nak cuci baju, kasut anak saya lebih suka kalau kasut warna hitam Seterusnya stokin mestilah berwarna putih saja dan tidak berbelang-belang ataupun berjalur-jalur. Dan kasut canvas warna hitam hanya digunakan. Yang ni ialah terpakai dahulu Ini maaf saya tak padam. Tapi sekarang semua dibenarkan berwarna hitam. Okey, seterusnya untuk murid lelaki lagi untuk pemakaian topi dan songkok tidak dibenarkan memakai topi dalam apa bentuk sekalipun dalam kawasan sekolah kecuali topi yang menjadi sebahagian daripada pakaian sekolah ataupun pasukan sekolah. Contohnya macam kalau ada hari sukan topi ni ada
Muhammad Hir angkat tangan ni. Nak tanya apa ya Muhammad Hir? Muhammad Hir okey? Muhammad Hir ada nak respon? Okey. Tidak dibenarkan memakai topi waktu ke sekolah. Tapi jika ada waktu siapa ni? Muhammad Uzair. Maaf cikgu, kita ada banyak tulis soalan di chat box. Okey, nanti saya tengok ya. Okay. Bye-bye. Terima kasih ingatkan saya. Okey, cikgu boleh ke lencana di tengah poket dah jahit? Okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau dah jahit boleh, tak ada masalah. Stokin boleh tak berwarna hitam? Kalau dah beli tak apa, pakai je. Okey, tak ada masalah. Stokin kalau dah beli warna hitam tak apa, pakai je. Saya dah jahit coket rencana di poket, okey boleh, tak apa. Tidak mengapa. Sebab saya pun lambat berikan taklimat ni, tidak mengapa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah beli baju, dah jahit rencana semua, tak apa, tidak mengapa. Boleh je. Tak payah nak buka. Okey saya teruskan. Topi tadi topi tu kalau misalnya kata ada program, contohnya sukan ke ataupun pertandingan ke, kalau cikgu suruh pakai topi, baru boleh pakai topi. Cik Muhammad Uzair ada lagi pertanyaan? Tak ada cikgu, terima kasih. Okey, saya nampak tangan berangkat tu. Okey, kalau nak pakai songkok, songkok boleh dipakai tetapi hanya warna hitam saja. Kopiah tidak dibenarkan ya. Kopiah berwarna putih atau kopiah berwarna hitam tak boleh, tapi songkok boleh. Ya. Okey, seterusnya rambut. Ini selalu yang memberikan satu masalah pada saya ya, berkaitan dengan rambut ni. Ada lagi nak masuk. Okey. Rambut mestilah sentiasa pendek, tidak mencecah pada baju. Nanti saya akan tunjuk pesen-pesen rambut yang tidak dibenarkan. Okay, kemudian rambut bahagian belakang tidak tebal dan bahagian hadapan tidak melebihi paras dahi. Disikat kemas dengan berminyak rambut, bukan gel ya. Bukan gel, minyak rambut. Jambul dan fashion rambut yang berekor tidak dibenarkan. Fashion rambut pang, ni yang selalu ada ni ni apa dia? Murid tahun 1 perlu bertudung, cikgu digalakkan. Murid perempuan digalakkan bertudung. Kita didiklah anak kita daripada peringkat awal ya. Tapi kalau tak nak bertudung tak ada masalah. Rambut tu kemana? Nanti saya ada terangkan tentang rambut yang tidak bertudung Okey, kemudian seboleh-bolehnya potong rambut mestilah 3-2-1. Macam mana fashion 3-2-1 nanti saya akan terangkan. Okey. Untuk pemakaian murid perempuan, mestilah memakai baju kurung putih dan kain sarung berwarna biru tua. Bukan biru muda ya, sebab biru muda tu untuk sekolah menengah. Okey, labuh kain sarung mestilah di bawah paras pengkuladi untuk murid perempuan tapi pastikanlah jangan terlalu labuh. Okey, Assalamualaikum cikgu, nak tanya esok hantar anak sekolah. Belum sampai lagi. Saya ada lagi ni. Slide saya akan ada nanti sabar ya. Ada nanti di akhir slide tu ada, insya-Allah. Saya akan terangkan. Okey. Ini masih pakaian lagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, bagi murid bukan Melayu, ada kan di kalangan ibu bapa yang bukan Melayu. Okay, jadi dia kena pakai pinafore berwarna biru tua dan labuhnya hendaklah di bawah paras lutut. Tapi sekarang ni kebanyakan murid bukan Melayu yang bersekolah di sekolah kebangsaan, mereka akan memakai baju kurung juga. Saya nampak cantik lah kalau pakai baju kurung tu. Tapi tak apa, kalau yang bukan Melayu nak pakai pinafore tu tak apa Okey, ini ialah pakaiannya. Ini murid lelaki, ini murid bukan Melayu, dan ini murid Islam perempuan pakai tudung, pakai baju kurung dan pakai seluar kain kembang Okey. Ini fashion rambut yang sepatutnya untuk anak-anak sekolah kita 3-2-1 ni fashion 3-2-1. Bahagian depan pendek, bahagian tepi pun pendek, bahagian belakang pun pendek. Dia nipis dia belakang ni. Okey. Tapi dia jangan berpesen
potong bawah ni nipis betul. Kemudian bahagian atas tu dia tebal. Itu jadi berpesen tidak dibenarkan ya. Nanti saya akan tunjuk. Inilah fashion rambut yang tidak dibenarkan. Rasanya ibu bapa zaman sekarang ni tahulah berkenaan fashion ni. Contohnya macam yang taper ni kan. Taper ni dia punya belakang bawah tu tak ada rambut. Lepas tu tiba-tiba kat atas tu dia jadi tebal. Ini tidak dibenarkan. Masih ada ya, di sekolah kita masih ada murid yang berfashion rambut macam ni, dan saya akan bagi amaran dan minta mereka gunting semula. Ni ada ibu apa nak masuk ni. Salam cikgu, saya ingin ingatkan apa ni? Jadi ya. Selama ini balik jam 1 tengah hari macam kakaknya. Tidak. Untuk tahun ni kita dah ada perubahan jadual waktu. Untuk tahun 1 setiap hari pukul 12.30. Tahun 1 tahun ini. 12.30. Okey, Mus Bidin faham ya? Okey. Okey, seterusnya tudung dan rambut murid perempuan ya. Untuk murid perempuan digalakkan bertudung mini telekung putih berbentuk 3 segi dan tidak berenda-renda, tidak ada hiasan-hiasan lah ya. Kita bukan nak berhias-hias, bukan untuk berlawa-lawa, bukan untuk berfashion-fashion ya. Kita nak datang ke sekolah cari ilmu. Kemudian anak tudung berwarna putih. Anak tudung yang di dalam ni berwarna putih. Tapi kalau nak warna hitam dibenarkan. Cuma kalau hitam ni dia sebenarnya rasa panas ya. Warna putih, sebab warna putih saya bagi warna putih tu sebab dia akan rasa sejuk di kepala. Rambut yang panjang haruslah diikat dengan ribbon hitam atau biru tua. Rambut tidak boleh dilepaskan. Rambut berwarna atau berfashion tidak dibenarkan. Okey kalau ada murid yang tidak mahu memakai tudung, pastikan rambutnya sama ada pendek, kalau panjang mesti diikat. Bila diikat, ditocang, mesti menggunakan getah warna hitam ataupun biru tua, ataupun kalau nak gunakan ribbon, mesti ribbon warna hitam ataupun biru tua. Warna lain tidak dibenarkan. Okey, ini contoh tudung untuk murid perempuan ya. Yang pertama ni dilarang sebab apa? Dia punya awning tu keras. Ni tak nak awning keras. Dia lembut je sini macam ni. Dua ni. Okey. Ini ialah untuk murid bukan Islam. Jika mereka yang tidak bertudung inilah contoh-contoh rambut yang kemas. Ada lagi nak masuk ni. Okey. Ni contoh rambut yang kemas ya. Ditocang, rambut pendek ya. Yang kemas. Okey. Inilah rambut-rambut fashion yang tidak dibenarkan. Rambut yang panjang dilepaskan ke bahu, kemudian pandai-pandai pula nak ubah warna kan. Macam ni tak kemas. Jadi kita ni nak mendidik anak kita supaya berdisiplin untuk menuntut ilmu. Okey. Terus untuk pakaian sukan, tuan-tuan dan perempuan boleh belilah pakaian sukan. Tapi kalau misalnya kata tidak berkemampuan, masih boleh membeli dengan baju sukan warna putih warna putih kemudian pakai seluar sukan warna hitam. Jadi seterusnya kuku jangan panjang tidak digalakkan, tidak dibenarkan langsung untuk memakai perhiasan diri. Tengok kalau hari pertama nak pergi sekolah tu, cek semua badan anak. Jangan ada cincin, jangan ada rantai, jangan ada gelang. Bukan apa, nanti kalau ada masalah kecurian ke apa kan, dia akan menimbulkan masalah. Jadi simpanlah barang-barang kemas tu di rumah. Kita bukan nak datang berhias ke sekolah. Okey. Jadi ini penting cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan ya. Peralatan anak-anak semuanya kalau tahun 1 memang biasanya akan bermasalah. Ada yang tertukar kasut lah, ada hilang, macam-macam akan hilang. Jadi tulislah nama. Kalau ada 10 pasang kasut, 10 pasang kasut tu tuan-tuan dan puan-puan tulis nama. Kiri dengan kanan tu tulis nama.
Kadang-kadang murid ni akan dibawa ke surau, atau kadang-kadang dibawa ke perpustakaan kan. Jadi mereka terpaksa menanggalkan kasut di luar surau. Jadi bila nak pakai balik kelas tu semula, kasut dia dah tertukar dengan orang lain. Kalau ada nama tu, maknanya kita senang nak tolong carikan ya. Okey. Jadi ni semua peralatan sekolah pun tuliskan nama. Sebab tahun 1 ni maklumlah budak-budak kan. Dia bukannya cakap, boleh tak saya pinjam barang awak? Boleh tak saya pakai sekejap? Jadi pakai ambil je kan. Jadi digalakkanlah ya, tulis semua nama. Jadi sebelum perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, kita tulislah ya, kita buat persediaan. Okey. Ini adalah barang-barangan yang dilarang dibawa ke sekolah oleh murid-murid. Liquid paper, marker pen, alatan yang tajam seperti pisau. Ini semua perkara-perkara benda-benda yang dilarang lah ya. Pensel mekanik tu tuan-tuan tahu kan? Yang tekan tu kan? Pensel tu tidak dibenarkan sebab dia tajam depan tu. Jadi kita gunakanlah pensel yang kita asah saja ya. Okey, ini adalah kesalahan-kesalahan besar yang tidak seharusnya dilakukan oleh murid-murid di sekolah. Jadi kita kena didiklah daripada awal, termasuk ponteng ya. Baik, untuk ponteng ni sebenarnya ini adalah peraturan yang terpakai semasa sebelum COVID. Jadi kalau kita dah berakhir COVID nanti, inilah peraturan-peraturan ponteng yang diguna pakai. Kalau tidak ke sekolah ataupun ke kelas ataupun ke perhimpunan, ia dianggap ponteng. Kemudian tidak menduduki ujian pun ada ponteng. Contoh macam mana ni tuan-tuan, murid ni bila ujian je dia sorok kat tandas. Itu kira ponteng lah. Kemudian ponteng semua aktiviti sekolah. Jadi kita akan keluarkan ni lah surat amaran ya. Kalau misalnya kata anak ponteng tapi tak ada surat kepada guru, tidak diberitahu kepada guru, ponteng tanpa sebab, kita akan keluarkan surat amaran yang pertama, kemudian amaran yang kedua dan seterusnya amaran yang ketiga. Lepas amaran yang ketiga ni, kalau berturut-turut dia ke ponteng tak ada kemajuan daripada murid tersebut, kita akan buang sekolah lah. Tapi biasanya tidak akan berlaku lah perkara ini untuk murid sekolah rendah. Okey, kemudian masalah disiplin ni kita ada satu sistem, iaitu sistem SPM. Kita akan rekodkan semua masalah disiplin ni dalam sistem ni. Jadi bila kita dah rekodkan kesalahan dalam sistem ini, dia akan terus ada dalam sistem ni sampai anak-anak tu besar. Selagi tidak dipadam kerana tindakan-tindakan yang telah dilakukan ataupun tiada amalan-amalan baik, maka salah laku disiplin tu akan berada dalam sistem ni sampai mereka besar. Jadi dia akan menjejaskanlah anak tuan-tuan dan perempuan ya. Tapi biasanya insya-Allah lah sekolah rendah terutamanya tahun 1 dia tak ada melibatkan masalah disiplin yang sangat besar ya. Okey. Untuk pengurusan bantuan ya. Tuan-tuan dan puan-puan semua, anak-anak akan diberikan pinjaman buku teks yang dibekalkan oleh KPM kepada semua murid sekolah warga negara Malaysia. Kecuali yang bukan warga negara, mereka tidak mendapat bantuan tersebut. Jadi jumlah buku teks ni mungkin ada penambahan ya. Jadi kalau misal kata buku ni semua dibagi percuma, jadi kena jagalah Nanti bila anak tuan-tuan dan puan-puan telah menerima buku teks, tengok semak satu persatu daripada kulit pertama pelayan sampai muka surat yang ke belakang ya. Semak satu-satu. Kalau ada kerosakan, terus hubungi guru kelas ya. Kita minta ganti yang baru. Untuk memastikan nanti bila hujung tahun nanti bila nak dipulangkan, buku tersebut dalam keadaan yang baik ya. Okey, ini adalah peraturan penggunaan buku teks. Pelajar tidak boleh meninggalkan buku teks di kelas atau almari atau bawah meja atau kantin atau di tempat-tempat lain. Okey. Jadi kalau berlaku kehilangan, wajib diganti.
Seterusnya, pulang buku teks pada tarikh yang ditetapkan. Semasa pemulangan, nombor buku mestilah sama dengan nombor buku dalam borang penerimaan. Sebab tu murid menerima buku teks, guru akan isilah nombor berapa yang terdapat pada buku. Jadi bila pulang nanti mesti buku yang sama, bukan buku orang lain. Kemudian pelajar yang gagal menggunakan buku teks pada hari akhir tahun akan dikenakan tindakan disiplin dan wajib menggantinya dengan wang atau buku. Jadi saya berharaplah tidak ada berlaku masalah-masalah macam ni. Kemudian ini ialah isu tentang buku ni selalu menjadi isu. Murid bawa buku beg berat kan. Kesian budak-budak tahun 1 badan kecil terpaksa bawa beg yang berat kerana buku banyak. Jadi tuan-tuan dan puan, pastikan anak-anak bawa buku mengikut jadual. Jangan biar mereka bawa semua buku. Mesti ada jadual. Kalau ikut jadual insya-Allah buku tak banyak. Okey, itulah seterusnya. Okey, buku perlu dibalut dengan pembalut plastik rosinan. Kemudian jangan di stapler. Sebab apa jangan di stapler tuan-tuan? Kalau kita stapler, lama-lama stapler tu dia akan berkarat. Dia akan berkarat dan dia akan menimbulkan masalah. Masalah yang akan menyebabkan sesuatu perkara yang tidak baik akan berlaku. Jadi jangan guna stapler, tuan-tuan selotip. Guna plastik, balut dan selotip. Jangan stapler. Kemudian tulis nama dan tahun di dalam ruangan yang disediakan di bahagian helaian belakang buku. Belakang buku tu ada satu ruangan. Cikgu akan cop untuk tulis nama, murid, kelas dan tahun. Kemudian tidak koyak dan tidak menulis menconteng, tidak menghilangkan buku. Jadi kita hargailah buku kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan dah bagi pinjam percuma. Kalau kita nak beli banyak tu jadi kita hargai, kita jagalah elok-elok Walaupun kita dapat buku yang buruk, yang dah bertahun-tahun pakai, tapi jika masih elok, masih baik, masih boleh digunakan, kita hargailah Okey, seterusnya buku perlu dibalut dengan pembalutan tadi sama. Okey, yang seterusnya jenis bantuan jenis bantuan. Sebenarnya banyak bantuan untuk orang mereka yang berkeperluan diberikan oleh pihak KPM. Okey, contohnya kalau murid yang berkeperluan khas mereka ada bantuan EMK. Contohnya murid yang orang kurang upaya kalau murid kurang upaya mesti ada kad OKU. Kemudian kita ada juga bantuan rancangan makanan tambahan. Saya dah mula pun panggil, dah mula semak murid-murid tahun 1 yang layak untuk menerima makanan RMT. Mungkin akan ada pertambahan insya-Allah. Dan murid RMT ni juga secara automatik dia akan dapat bantuan susu 1 kotak 1 hari. Jadi kalau 190 hari maka dia akan dapat RMT, makanan RMT selama 190 hari dan juga kotak tu 190 kotak susu. Bertuah makanan RMT ni berharga RM2.50, manakala susu RM1.50. Jadi tuan-tuan perempuan total lah berapa jumlah bantuan mereka dapat. Kemudian ada juga murid yang layak untuk mendapat bantuan pakaian seragam sekolah. Seterusnya bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin. Saya akan tengoklah dalam PDM. Jadi yang ni minta kerjasama ibu bapa yang berkaitan pastikan kalau nak bantuan ni pastikanlah pendapatan dalam sistem tu mesti betul. Kalau layak saya akan pilih dan ambil namanya dan layak menerima bantuan. Kemudian bantuan awal persekolahan pendapatan yang tidak melebihi 3,000 3,000 ke bawah layak menerima bantuan awal persekolahan. Dan seterusnya bantuan persekolahan MAIP. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan kena isi borang dan mohon melalui website MAIP Pejabat Agama Majlis Agama Islam Perak. Yang ini dipohon oleh tuan-tuan dan puan-puan sendiri di MAIP. Kemudian wang tersebut akan disalurkan ke sekolah dan akan diserahkan pada tuan-tuan dan puan bila penyerahan itu akan diberitahu kelak nanti. Bila dah terima duit tu nanti sekolah akan beritahu.
Okey. Jadi ini ialah had-had bantuan yang boleh yang layak diterima. Kalau misal kata untuk miskin tegar 2019 untuk RNT per kapitanya ialah 313 dan pendapatan bulanannya mesti tidak melebihi RM1,168. Kalau 1,200 tu tak layak lah. Tapi kalau tuan-tuan rasa saya pendapatan 1,200 cikgu, nak bayar itu, bayar ini, bayar bil apa semua tak cukup. Kalau boleh saya nak juga RNT. Cubalah kurangkan 1,100 ini kepada 1,100, jangan melebihi 1,100. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang boleh membantu untuk saya membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk melayakkan mendapat bantuan ni. Okey. Seterusnya bantuan wang amanah miskin, kelayakannya ialah per kapita 151. Untuk yang tegar dan untuk miskin yang layak mesti pendapatannya tidak melebihi RM1,000, per kapita 241. Layak yang ni layak. Kalau saya kira jumlah pendapatan 1,000 bahagi dengan 8 orang, maknanya dia layak lah kan, dia bawah RM2,041 kan. Okey, untuk bantuan awal persekolahan tahun ni alhamdulillah Menteri Keuangan telah naikkan sebanyak RM50. So maknanya dapat RM150 bagi mereka yang berpendapatan 3,000 ke bawah. Tuan-tuan kena tengoklah isi dalam spot KPM tu pendapatan. Kalau misal kata bekerja sendiri, saya memang tak bekerja sendiri cikgu, pendapatan saya kurang daripada 3,000. Isilah 3,000 dalam sistem tu. Kalau lebih 3,000 RM1 memang tak layak. Saya tak dapat bantu. Mesti kurang daripada 3,000. Saya kena ikut peraturan ni. Okey. Ada apa-apa nak tanya tentang bantuan? Tak ada saya teruskan. Okey, seterusnya untuk program transisi ini adalah guru-guru kelas untuk tahun 1 Guru kelas tahun 1 taat Cikgu Ustazah Nur Azrina. Kemudian guru kelas 1 efektif Puan Lia, iaitu sebagai penenaras tahun 1. Dan seterusnya guru kelas 1 setia Puan Hafizah. 3 orang guru kelas yang berkaliber ini adalah menjadi guru kelas bagi tahun 1. Dan inilah semuanya. Ada lagi baris yang nak masuk ni. Okey, ini semua adalah guru-guru yang akan mengajar di tahun 1 Okey, ini semua guru-guru yang akan mengajar tahun 1, termasuk mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik, agama Islam, sains, pendidikan jasmani. Kenalilah guru-guru anak-anak tuan-tuan dan puan-puan Okey. Jumlah mungkin ada penambahan saya pun tak tengok, tak datang, tak pergi sekolah lagi sebab saya dapat tahu ada lagi penambahan siapa guru kelas cikgu, maaf. Okey, satu taat Cikgu Azrina, Cik Nur Azian. Okey, Cikgu Azrina. Okey. Kita seterusnya masuk kepada program transisi. Program transisi ni adalah di bawah arahan pihak Kementerian Pelajaran. Bukan kita suka-suka nak buat program ni. Dan program ini akan berjalan daripada mula buka sekolah esok, iaitu pada 21/3 hingga 15/4 sepanjang 4 minggu. Dan terdapat 2 fasa, iaitu fasa penyesuaian dan juga fasa kesediaan. Okey. Dan tema untuk program transisi ialah Mata Cerdas Minda Bercahaya. Dan kita diberikan satu kit sebagai panduan untuk melaksanakan program transisi. Semua perkara-perkara yang akan dilaksanakan, dijalankan oleh pihak sekolah, semuanya ada panduan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apa yang dimasukkan dengan fasa penyesuaian dan juga apa yang dimasukkan dengan fasa kesediaan. Fasa penyesuaian selama 2 minggu
dan fasa kesediaan pun selama 2 minggu. Okey, nanti saya akan share slide ni. Tuan-tuan boleh bacalah. Jadi walaupun sepanjang program transisi, maaf cikgu, dah ada list nama cikgu kelas ke? Dah. Ni siapa ni last batch? Ni saya ulang balik ni. Okey, ni kalau yang terlepas pandang tadi, ni guru kelas ya. Saya beritahu lagi sekali. Guru kelas tahun 1 Taat, Puan Azlina. Guru kelas 1 Efektif, Puan Dia. Oh, nanti saya akan bagi tahu Aida, Suhaina. Murid belum tahu lagi kelas yang mana. Nanti saya akan bagi tahu. Okey, nanti. Tunggu. Belum habis lagi. belum habis lagi taklimat saya ni. Okey. Mana tadi? Okey, sepanjang program transisi berjalan, kita juga tetap mengadakan pentaksiran bilik darjah. Kita tetap mengadakan pentaksiran bilik darjah dengan berpandukan skema ni. Berpandukan skema ni kita menjalankan pentaksiran. Jadi pastikanlah lepas hantar anak ke sekolah, balik rumah kena tanyalah apa belajar, kita ajar balik anak kita di rumah supaya dia dapat menguasai kemahiran yang dipelajari. Okey, yang ni pengurusan ni nanti tuan-tuan boleh baca Okey, untuk program transisi aktivitinya ialah rutin kelas selama 30 minit, kemudian perbualan awal selama 30 minit, aktiviti fizikal selama 30 minit, suai kenal selama 120 minit, aktiviti pembelajaran selama 60 minit, rehat 20 minit dan jumlah waktunya ialah 9 jam 20 minit. Murid akan masuk pada pukul 7.40 pagi hingga pukul 12.30 hari, kecuali hari Jumaat pulang pada pukul 12.30 hari. Ingat tu, hari Isnin hingga Khamis pulang 12.30 hari. Hari Jumaat pukul 12. Okey. Ini kalender kita bermula pada 21 hari bulan 3 buka sekolah. Okey. Tiada penggiliran, semua kelas, semua murid akan masuk seperti biasa pada 21 hari bulan. Okey, pakaian ini adalah peraturan untuk SOP Kalau misal kata cikgu saya masih belum mampu untuk beli pakaian seragam, dibenarkan pakai pakaian sukan. Dibenarkan. Tapi untuk program ni, kalau misal kata semua murid dah ada pakaian seragam, hari Isnin, Rabu, Jumaat pakai pakaian seragam, manakala hari Selasa dan hari Khamis pakai pakaian sukan. Untuk program transisi, hari Isnin, Rabu dan Jumaat pakai pakaian seragam, hari Selasa dan Khamis pakai pakaian sukan. Okey. Kalau ada ibu bapa yang bermasalah, cikgu saya belum beli baju seragam, tak apa, pakailah pakaian sukan setiap hari. Dibenarkan. Tak ada masalah. Okey. Sekiranya ibu bapa penjaga memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, kehadiran disebut tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Contohnya, cikgu, saya khawatir sangat sebab COVID semalam 35,000. Ramai murid yang dijangkiti dengan COVID. Saya tak berani nak hantar anak ke sekolah. Okey, tak apa, tidak dianggap satu kesalahan. Tetapi mesti beritahu guru kelas dengan menulis surat. Maklumkan kenapa anak tidak hadir supaya kita boleh rekodkan. Okey, seterusnya sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan-puan sebelum ataupun waktu malam ke sebelum kita pergi sekolah, hantar anak ke sekolah, kita cubalah buat test sendiri anak-anak tersebut. Tetapi di sekolah juga ada menjalankan ujian saringan bagi murid-murid yang bergejala. Kalau misalnya kata dia demam ke, ada yang dah sampai sekolah kemudian demam, sesama, pihak sekolah ada dibekalkan kit ni, kita akan buat ujian lah. Jadi keputusan ujian saringan perlu dilaporkan. Dan untuk tahun ni kita akan meneruskan
PPM telah memekarkan kit, kita akan teruskanlah ujian saringan ni berperingkat-peringkat. Okey, SOP waktu datang. Tuan-puan, pastikan anak-anak jagaan dalam keadaan yang sihat, tidak mengalami demam sebelum hadir ke sekolah. Sebelum hadir ke sekolah ni pastikan rasa dulu badan dia sama ada panas ke tak panas ke, demam ke, sesema ke. Kalau sesema ke, batuk ke, demam, panas ke, saya tidak galakkan tuan-tuan dan puan-puan hantar anak ke sekolah. Biarlah dia berehat di rumah. Kemudian bawa keperluan yang penting sahaja, rujuk jadual kelas melalui guru kelas. Kemudian hadir ke sekolah awal pagi bagi mengelakkan kesesakan di pagar. Pagar sekolah tu kalau dah pukul 7.20 tu dia akan sesak. Jadi cuba elakkan hantarlah anak awal pagi. Ibu bapa tidak dibenarkan langsung untuk masuk ke kawasan sekolah. Maaf ya tuan-tuan dan perempuan, memang tidak dibenarkan. Anak tuan-tuan dan perempuan, hantar anak, akan ada guru bertugas di pintu pagar luar tu. Mereka akan sambut anak tuan-tuan perempuan dan akan dibawa ke dewan. Dan kemudian wajib memakai pelitup muka. Dan ini khas untuk murid tahun 1. Untuk hari pertama, tuliskan nama murid di atas helai kertas untuk memudahkan guru mengenali murid. Jadi hari pertama esok, tuan-tuan perempuan berikan pada anak tuan-tuan perempuan sehelai kertas yang ditulis nama. Kemudian nanti bila di dalam kelas, guru kelas akan berikan tanda nama yang telah dibekalkan di sekolah. Yang telah disiapkan. Kami dah siapkan dah tanda nama name tag. Face mask boleh pakai warna apa? Warna putih. Warna putih saja, jangan berwarna-warni. Okey, nanti guru kelas akan edarkan name tag yang ada tali pada anak tuan-tuan dan perempuan. Cuma waktu yang pertama datang tu aja, bawa satu helai kertas yang ditulis nama, supaya tiada masalah bagi guru-guru untuk mengenal pasti anak tuan-tuan dan perempuan. Okey, faham ya? Ada lagi nak bertanya? Face mask warna lain tak boleh cikgu, tidak digalakkan Nanti dia beragam-ragam kan. Biarlah dia seragam warna putih cantik kan. Okey. Yang ni faham ya? Hari pertama minta tuan-tuan dan perempuan tulis nama pada kertas, letak dalam poket, dalam poket Pakaian sukan rasmi. Okey, Mama Mahir, pakaian sukan rasmi ada dijual di kedai, boleh beli. Okey. Tulis nama, letak dalam poket. Saiz tak ada. Saiz tak ada maknanya tak ada saiz lagi. InsyaAllah nanti kalau dah ada saiz nanti Cik Hai boleh beli. Okey. Okey, yang ni faham tuan-tuan dan puan, tak ada masalah, tulis nama, letak dalam poket. Nanti waktu pertama sampai tu cikgu-cikgu akan ambil nama tu dan serahkan name tag yang sebenarnya pada murid-murid tersebut. Okey. Semasa di dalam kelas, sentiasa amalkan penjagaan. Ni sementara ada boleh pakai pakaian putih macam boleh, tak ada masalah. Jadi tadi saya dah terangkan, kalau tak ada baju sukan sekolah, boleh pakai baju putih, seluar hitam. Tak ada masalah, boleh. Jangan risau. Okey. Saya sambung balik sentiasa amalkan penjarakan sosial, elakkan bersentuh-sentuhan. Yang ni kena didik selalulah anak-anak Jangan okey, ada lagi nak masuk ni. Okey, kena didik selalu, kena pesan, kena nasihatkan selalu pada anak-anak Jaga jarak, jaga jarak. Sebab kalau dah dijangkiti COVID, saya sendiri baru lega tuan-tuan dan puan-puan. Memang rasa lemah sangat badan Kesian kalau anak-anak kita dijangkiti oleh COVID. Elakkan bersentuhan tangan. Mana-mana yang belum dapat suntikan tu, pergilah walk in dan dapatkan suntikan. Kemudian kena sentiasa ada hand sanitizer dalam beg. Supaya anak-anak sentiasa kerap cuci tangan. Gunakanlah hand sanitizer yang tidak beralkohol yang sesuai untuk kulit anak tuan-tuan dan perempuan. Ataupun air pun boleh letak bawa spray air tu, letak
letak dalam beg, spray je dengan air, tak ada masalah. Okey, kemudian tidak perlu bawa buku teks sepanjang program transisi. Okey, tak perlu bawa buku teks sepanjang minggu transisi selama 4 minggu. Ada bahan-bahan yang akan dibekalkan oleh guru-guru untuk aktiviti anak-anak dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu bawa buku teks. Buku tulis tu nanti rujuk pada guru masing-masing di dalam kelas. Jadi selepas talimat ni, jadi grup tahun 1 yang ada ni sekarang akan dibubarkan. Tuan-tuan dan perempuan akan masuk dalam grup kelas anak masing-masing. Jadi apa-apa pertanyaan boleh berhubung pada guru kelas. Seterusnya waktu rehat. Murid dibenarkan, tak ada lagi maksudnya. Murid dibenarkan membawa duit belanja untuk membeli makanan. Dibenarkan kalau nak beli makanan di kantin boleh bawa duit belanja. Kalau nak bawa bekal lebih-lebih digalakkan sebab lebih selamat, tak perlu nak berbaris panjang, tak perlu nak berebut-rebut, tak perlu nak bersentuh-sentuhan dengan kawan. Masak sendiri lebih selamat. Murid ingin membeli makanan kantin perlu turun mengikut laluan. Murid yang nak beli makanan di kantin, mereka akan beratur, berbaris dan turun mengikut laluan yang ditetapkan. Itulah sebab tu digalakkan untuk membawa bekal. Sebab murid semua akan makan di dalam kelas, bukan di kantin. Semua murid akan makan di dalam kelas bersama guru dan tidak dibenarkan berkongsi makanan ataupun bekas makanan dan bekas minuman. Ibu bapa tidak dibenarkan sama sekali untuk menghantar makanan ketika waktu rehat. Cikgu, saya nak hantar makanan anak saya waktu rehat boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, tidak dibenarkan masuk. Itu ialah SOP. Maaf tuan-tuan dan perempuan, ada petrilling yang tidak membenarkan kecuali ada perkara-perkara yang tertentu sahaja. Seterusnya waktu pulang. Murid perlu mensanitasi meja, kerusi masing-masing pada waktu awal dan akhir kelas menggunakan tisu dan sapu tangan sendiri. Yang ni kita mesti didik anak kita. Cikgu, anak saya kecil lagi, mana nak pandai nak lap-lap meja ni semua. Kita didik tuan-tuan dan puan-puan. Sebab satu kelas tu ada 30 orang. Jadi semuanya kena berdikari. Kena berdikari, kena usaha sendiri, cuci sendiri meja masing-masing. Kemudian murid akan keluar ke kelas secara beransur-ansur mengikut aliran kelas. Ibu bapa waris hanya dibenarkan berada di luar kawasan pagar setelah sekolah ketika mengambil anak masing-masing. Biasalah tuan-tuan dan perempuan, tunggu anak di pagar luar. Beritahu pada Zaki, anak saya dah datang. Nanti Zaki akan panggil lah. Biasa akan panggil anak tuan-tuan dan perempuan. Seterusnya, sekiranya murid dikesan mengalami gejala demam, suhu badan meningkat ketika sesi persekolahan, pihak sekolah akan mengasingkan murid tersebut di dalam bilik isolasi sebelum menghubungi waris. Kalau didapati anak tuan-tuan dan perempuan bergejala semasa berada di dalam sekolah, pihak sekolah akan asingkannya di dalam bilik isolasi dan seterusnya akan telefon tuan-tuan dan perempuan untuk ambil sendiri anak tuan-tuan dan perempuan dan bawa ke pusat kesihatan. Pihak sekolah tidak akan membawa anak tuan-tuan dan perempuan. Yang ni ialah SOP. Bukan tak nak bertanggungjawab, tapi ini SOP yang telah ditetapkan. Jadi kita pihak sekolah tidak dibenarkan untuk membawa anak tuan-tuan dan perempuan ke pusat-pusat kesihatan. Murid yang bermasalah menangis. Kalau ada hari pertama ni anak menangis, tak nak masuk sekolah, bawalah pulang. Kita tak nak pujuk-pujuk, bawalah pulang. Nanti nak pujuk-pujuk, nanti ramai yang beratur kat belakang tu kan. Jadi dia akan mengganggu. Jadi kalau tak nak turun kereta, tak nak turun kereta, tak nak masuk kawasan pagar, bawalah pulang, pujuk di rumah. Besok usaha lagi. Mungkin hari pertama tu dia rasa macam belum bersedia. Kita jangan paksa, jangan paksa. Bawa pulang, pujuk di rumah. Kita tak nak timbul hari pertama tu kesesakan. Sebab hari pertama pun dah, kalau murid sekolah SK dapat sedia seramai 435 orang. Kalau dah ramai sulit maka tu nanti dia akan sesak, dia akan menimbulkan masalah. Lebih baiklah kita bawa pulang saja anak kita.
Kalau ada angin-angin merentu-rentu tak nak datang ke sekolah kan. Okey, ada nak bertanya? Saya buka persoalan. Kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya. Semua faham? Halo. Diam je semua. Faham ya? Okey, kalau tak ada tanya, okey. Okey, seorang-seorang. Siapa yang nak tanya ni? Okey, waalaikumsalam. Cikgu, saya nak tanya, macam buku sekolah untuk transaksi tak beli dulu tak apa kan? Tak apa. Minggu. Sebab Ya, boleh. boleh ni. Macam saya nak tanya lagi satu, macam darjah 3, Ya. adakah dia akan terus belajar seperti biasa masa first hari sekolah? Okey, untuk murid lain tahun 2, 3, 4, 5 akan terus belajar mengikut jadual waktu yang diberikan oleh guru. Saya rasa dalam grup, guru kelas dah masukkan jadual waktu rasanya. Dan murid-murid tahun 2, 3, 4, 5 dan 6 ni mereka dah dapat buku teks. Jadi boleh ikutlah jadual. Faham ya? Okey. Kecuali murid tahun 1 je yang ada program transisi, tak perlu bawa buku teks dan tak perlu bawa buku tulis. Okey. Christmas warna putih kebiruan. Okey, sebab itu memang dia punya standard kan? Betul, standard. Memang standard dia warna putih kebiruan. Boleh dipakai. Okey, lagi ada persoalan? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Pasal kasut sekolah tu, Ya, kasut sekolah tadi dekat kain kanvas kan? ya. Selain pada tu boleh ke? Sebab saya dah beli dah. Tak apa, pakai je. Boleh. Asalkan okay. Kalau misal kata ada waris yang belum beli pakaian sekolah, dia tak ada kemampuan nak beli pakaian sekolah, ada kasut raya, pakai je lah kasut raya tu. Tak apa. Terima kasih cikgu. Ya, baik. Okey, tadi ada siapa yang nak bertanya? Saya tengok dalam. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tahu koperasi buka ke hari ni? Yang sebagaimana yang diberitahu hari Ahad buka. Sampai pukul berapa ya? Saya tak pasti, mungkin pukul 5 kot. Okey. Ya, cikgu boleh tunggu anak ke 9:10 nak dengar. Hafizah Osman nak tanya apa? Boleh? Hafizah Osman. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hujung anak, kalau dah terbeli yang owning keras tu macam mana cikgu? Saya dah terbeli dah. Yang ada je satunya tu lah. Tak adalah keras sangat. Yang standard jual dekat kedai pasar raya tu kan. Ada yang jenis tudung sebab yang owning lembut tu memang dah tak dijual dah. Okey, tak apalah, dah beli nak macam mana. Pakai je lah. Terima kasih. Okey, lagi? Safizah Samsudin. Safizah Samsudin. Okey, Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya, kalau macam pakaian sukan tu, seluar hari tu tak ada jual lagi kat koperasi. Jadi seluar ni macam mana? Boleh pakai seluar yang puan beli di luar, warna hitam. Warna hitam sajalah. Warna hitam. So sukan. Okey, terima kasih cikgu. Okay. UCT baru nak masuk. Okey, ada lagi nak bertanya? Saya tak ada face mask putih buat sementara ni, pakai mask mana, tak apalah, pakai je lah. Dah sidang. Okey, lagi? Ada lagi persoalan? Cikgu, boleh tunjukkan balik tak baju yang kita punya tanda nama dengan lencana sekolah tu? Saya tadi lihat. Nanti saya akan masukkan dalam grup slide ni ya. Saya akan masuk dalam grup slide ni, saya akan share. Jadi semua boleh tengok. Seluar track suit. Maknanya cikgu seluar warna biru gelap boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Seluar track suit hitam ke? Boleh. Hitam ataupun biru gelap tak ada masalah. Boleh. Ya. Okey, lagi? Ada lagi? Okey, kalau tak ada lagi saya nak tutup dah ni. Tapi jangan keluar lagi ya. Sebab kita nak ambil gambar nanti. Okey, Yati Wahid.
Yati Wahid ada persoalan? Cikgu nak tanya macam ni. Macam saya, anak saya, kita orang baru lepas kuarantin positif lah COVID. Ya. Kalau Okey. macam dia ada stay, dia ada batuk, macam mana cikgu? Boleh pergi sekolah ke macam mana? Tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Teruskan ni lah sampai dia sihat, betul sihat. Sebab macam walaupun lepas habis positif. Dia sama. Dalam masa tempoh 3 bulan tu. Betul. Okey. Cuba ni lah buat swab test dulu. Okay. Masa kata tengok dia punya swab test. Kalau puan rasa anak hantar sekolah, tak apa ya, tak digalakkan untuk sekolah, nanti nyangkut pula pada orang lain kan, dia jadi isu kan nanti kan. Okey, baik. Baju sukan hari Selasa ni kena pakai ke cikgu? Saya belum lagi beli. Tak apa, kalau tak ada, pakailah baju apa yang ada. Pakai apa yang ada. Baju sekolah pun kalau pakaian seragam belum beli, pakai apa yang ada. Boleh pakai t-shirt warna-warni. Katakan ada t-shirt warna biru ke, ada t-shirt warna merah ke, yang sesuai, yang kemas. Tak ada masalah. Boleh. Tapi dia akan lebih cantik lah kalau warna putih. Okey, ada lagi? Ada lagi dalam mesej ni. Cikgu boleh tunggu anak ke? Line slow nak dengar. Tak boleh tunggu anak. Anak tak boleh tunggu. Lagi, cikgu minggu transisi ni berapa lama? 4 minggu. Minggu transisi selama 4 minggu. Okey, ada lagi? Ada siapa-siapa lagi nak bertanya? Okey, kalau tak ada, inilah baju buku teks dapat bila? Nanti kita akan edarkan selepas sebelum program transisi berakhir, akan ada hari tarikhnya lah, akan diedarkan pada murid. Hantar anak di mana nanti cikgu? Di luar pagar. Hantar anak di luar pagar, ada guru bertugas yang akan sambut anak-anak tuan-tuan dan puan. Okey, apa ni tadi? Minggu transisi dah. Okey, buku teks dah jawab. Okey, cikgu kiranya sepanjang 4 minggu ni bawa alat tulis saja ya? Ya, bawa alat tulis saja. Bawa pensel warna, pembaris, pemadam, semua bawa. Macam murid tadika. Tapi murid tadika dia dah sediakan di dalam kelas kan. Yang ni anak tuan-tuan dan puan kena bawa sendiri. Kita tak ada bekal kan. Okey, lagi kalau anak tak bawa bekal, anak ke kantin ke? Ya, betul. Kalau anak tak bawa bekal, bawa duit, pergi turun ke kantin, beli makanan di kantin, kemudian masuk balik ke dalam kelas, makan di dalam kelas. Okey, lagi cikgu yuran ada tarikh akhir. Kita tak ada bayar, tak ada minta yuran ya. Yuran memang tak ada, cuma kita ada lepas mesyuarat PIBG nanti akan diberitahu berapa sumbangan untuk PIBG. Untuk yuran sekolah memang tak ada. Untuk pembayaran buku-buku, alat-alat tulis tu puan uruskan, tuan-tuan dan puan-puan uruskan sendiri di kedai buku. Yang lain ada barang-barang keperluan sekolah yang saya telah masukkan dalam grup tu. Itu saja pembayaran yang perlu tuan-tuan dan puan-puan jelaskan. Sebab itu semua untuk anak-anak tuan-tuan puan-puan. Contohnya seperti file profile, kemudian seterusnya name tag, kemudian apa lagi, tali leher kan, ada yang telah saya senaraikan, itu perlu bayar. Tapi untuk yuran memang tak ada. Kemudian sumbangan PIBG nanti selepas mesyuarat PIBG akan diumumkan berapa pembayaran. Okey, ada lagi? Untuk minggu transisi, untuk minggu transisi, Encik Jamalia. Buku tulis semua tak perlu ya cikgu. Buku tulis nanti bila dah tuan-tuan masuk ke dalam grup anak-anak tuan-tuan berada, boleh bertanya pada guru masing-masing. Sebab saya tak boleh nak jawab soalan ni sebab mungkin ada guru yang nak guna buku tulis kan, nak lekat-lekat bahan ke apa kan. Jadi nanti boleh tanya pada guru masing-masing di dalam grup kelas masing-masing. Okey. Ada lagi?
RM58, 50% tu cikgu untuk apa ya? Itu ialah pembayaran keperluan untuk fail murid, fail kita nak simpan rekod PBB, PBD, kemudian nak simpan maklumat peribadi murid. Macam kita simpan fail kita kat rumah lah kan. Kita beli satu fail, kita masukkan semua surat-surat dokumen penting di dalam fail tersebut. Itulah yang anak tuan-tuan dan puan-puan perlu bayar. Yang itu kegunaannya. Kemudian kita akan sediakan name tag juga. Itulah semua bayaran yang bayar RM58.50 tu adalah untuk itu. Okey, bila guru kelas akan dibuat cikgu? InsyaAllah dalam masa lepas ni lah, lepas saya taklimat ni, akan cikgu-cikgu kelas akan wujudkan guru kelas. Okey, lagi cikgu, saya baru join, nak tanya esok ibu bapa atau ayah boleh masuk ke tengah? Tak boleh Puan Ayu. Ibu bapa tidak boleh masuk ke dalam kawasan sekolah. Hanya di luar pagar. Tuan-tuan dan perempuan hantar anak di luar pagar, akan ada guru bertugas yang menyambut anak tuan-tuan dan perempuan masuk ke dalam kawasan sekolah. Itu SOP. Okey, kalau tak ada pertanyaan, saya teruskan. Ini pesanan saya untuk diri saya sendiri, dan untuk anak-anak murid saya, didiklah anak-anak kita supaya berdikari dengan kepada perkara-perkara kebaikan agar kita tidak letih di kemudian hari. Contohnya macam mana contohnya macam cuci kasut kan. Kita didiklah anak kita cuci kasut sendiri supaya dia akan pandai cuci kasut sendiri. Pakai sendiri pakaian sekolah dengan kemas. Kita didik anak kita untuk berdikari, supaya nanti tak letih lah kita. Kadang-kadang kita tak sihat ke apa ke, tapi kita terpaksa juga menguruskan anak kita sebab anak kita tak pandai nak berdikari. Ini adalah pesanan daripada Luqmanul Hakim. Luqman Hakim ada pesan kepada anaknya, hai anakku, ketahuilah sesungguhnya dunia laksana lautan yang dalam. Banyak manusia yang karam di dalamnya. Kalau engkau ingin selamat supaya jangan karam, layarilah dia dengan sampan yang bernama takwa. Isilah ia dengan iman dan layarlah ia dengan tawakal kepada Allah. Kita kena didiklah anak kita ni dengan iman dan takwa. Adat hidup orang beriman, daya upaya ia jalankan. Ke laut, ke darat tiada segan, ke hulu ke hilir tiada enggan. Ilmu ditimba sepanjang masa, bekal hidup di atas dunia. Bekal mati pada ujungnya, bekal tak sudah berkira-kira, bekal terwujud sehabis daya. Jadi saya sekali lagi merakamkan penghargaan dan terima kasih daripada pihak sekolah kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi memilih SK Rapat Setia untuk menghantar anak-anak tuan-tuan belajar di SK Rapat Setia, seterusnya mendapat, menimba dan memperolehi ilmu untuk kebaikan di masa hadapan. Sekiranya terdapat kekurangan, terdapat salah silap daripada saya dan juga pihak pengurusan sekolah, saya dengan rasa rendah diri memohon berbanyak-banyak kemaafan. InsyaAllah akan diperbaiki dari semasa ke semasa. Jadi sekian saja slide saya pada hari ini, pembentangan pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang keluar lagi, sebab saya nak ambil gambar semua ni. Jadi semua buka kamera, kita ambil gambar ramai-ramai sekejap ya. Saya tutup presentation saya ni. Okey, boleh buka semua kamera tuan-tuan dan puan. Pasang kamera semua, boleh nampak muka. Comel-comel belaka. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. Semua senyum-senyum. Bye-bye. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Okey. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu penerangannya. Okey. Nanti saya akan masuk dalam grup slide ya. Boleh tengok balik. Terima kasih cikgu. Nina cucuk tinggal.